Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membentangkan bagi subjek Organisasi Pertanian dan Pengairan. Kod AGI 6063. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah mengenai pertanian tradisional dan pertanian moden. Sebelum itu saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Siti Aisyah Adura binti Sehari. Materi I19304190. Okay. Subtopik yang ingin saya bentangkan pada hari ini ada 6, iaitu mengenai sejarah, mekanisasi, automasi, perbezaan mekanisasi tradisional dan moden, perbezaan automasi tradisional dan moden, dan juga saya akan tayangkan mengenai video sokongan mengenai tajuk pembentangan yang telah saya sediakan. Okey, sejarah awal mekanisasi dan automasi. Apa itu automasi? Automasi ialah satu proses menggantikan dan menggunakan pelbagai jenis mesin dan pelbagai cara teknikal yang bertujuan untuk menggantikan tenaga manusia dan haiwan. Mekanisasi dunia bermula pada zaman pra-industri, iaitu pada mulanya menggunakan alatan tangan atau mesin asas yang digunakan dalam industri pembuatan. Pada abad ke-18, revolusi industrian memperkenalkan jentera, kilang dan pengeluaran besar-besaran yang dikendalikan kuasa tujuan khas. Mekanisasi ladang di kebanyakan negara perindustrian seperti UK, Amerika Syarikat dan Kanada berkembang pesat dan penggunaan mesin yang dikendalikan kuasa. Pada abad ke-19, Empayar Kolonial membawa beberapa teknologi ini ke kawasan kurang maju di dunia dengan hasil yang pelbagai kesan sosial dan alam sekitar yang ketara. Pada abad ke-20-an, Revolusi Hijau menekankan monokultur varieti tanaman yang lebih baik yang memerlukan penggunaan peralatan berat seperti traktor, pam air, penuai dan penuai gabungan. Kebanyakan negara seperti UK, Australia, India dan Jepun melabur dalam pendekatan pertanian pintar dan membangunkan teknologi pintar seperti drone, robot dan kecerdasan buatan. Revolusi teknologi pertanian berlaku di seluruh dunia yang akan membawa transformasi pesat dalam pertanian pada era revolusi pertanian 4.0. Terdapat dua inovasi berkaitan mekanisasi ladang yang telah digunakan di negara membangun, iaitu mekanisasi sedia ada dan mekanisasi alternatif. Terdapat video yang telah saya sediakan yang menayangkan mengenai revolusi pertanian 4.0. Boleh tengok di sini. Penerapan mekanisasi modern 4.0 di bidang pertanian menjadi solusi dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Di antaranya adalah drone penebar benih padi, memiliki kapasitas 20 kg gabah, mampu menebar benih dalam waktu 0,8 hingga 1 jam per hektar. Drone penyemprot pupuk, kapasitas 20 liter. Robot tanam padi dengan 6 baris tanam, memiliki kapasitas kerja 3 jam per hektar. Autonomous traktor, traktor tanpa awak, terintegrasi GPS. Smart irrigation berbasis IoT meningkatkan efisiensi kerja.
Traktor perahu dapat beroperasi di lahan rawa, meningkatkan efisiensi kerja. Alsin panen dan olah tanah terintegrasi, dua proses kerja sekaligus, yaitu proses panen dan olah tanah. Upja Smart Mobile, aplikasi berbasis Android, memudahkan petani dalam proses usaha taninya. Penerapan mekanisasi pertanian 4.0 diharapkan proses usaha tani semakin efisien guna menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas dan daya saing. Jayalah Pertanian Indonesia. Seterusnya, secara awal automasi. Sebelum itu, apa itu automasi? Automasi adalah penggunaan teknologi yang menggunakan bantuan manusia ke tahap minimum melalui mesin atau teknologi maklumat. Kita dapat lihat automasi pertanian di Korea. Rumah hijau yang diberi nama Daeongsil, Grand Greenhouse yang terletak di Changgyeonggung Palace. Daeongsil ini dibina pada tahun 1909 yang merupakan rumah hijau pertama yang berkonsep barat di Korea. Ciri bangunan seni bina rumah hijau ini dibina dari keluli dan kaca yang digunakan dalam seni bina abad ke-19. Pada tahun 2004, bangunan Daeongsil dibina semula dengan mengekalkan penampilan rumah hijau yang asli. Daeongsil ini juga dibuka untuk umum. Di dalam Daeongsil ini terdapat pelbagai jenis tanaman, tempatan dan import dari negara lain. Kita dapat lihat di sini ialah gambaran Daeongsil di Grand Greenhouse Changgyeonggung Palace. Terdapat perbezaan mekanisasi tradisional dan juga moden. Saya telah sediakan 3 perbezaan untuk mekanisasi tradisional dan moden. Ada pembajakan, penanaman dan juga penuaian. Pembajakan secara tradisional kita dapat lihat di sini menggunakan tenaga haiwan yang mengikut arahan dari petani. Terdapat tenggala, ini ialah tenggala yang disambungkan, yang diletakkan pada bahagian belakang kerbau, dan kerbau ini akan tarik mengikut arahan petani. Seterusnya, ini ialah pembajakan moden menggunakan bajak piring. Bajak piring ini berfungsi untuk memotong, mengangkat, memecahkan dan membalikkan tanah. Bajak piring ini juga disambungkan di bahagian belakang traktor yang kita dapat lihat di sini. Seterusnya, mengenai penanaman secara tradisional. Kita dapat lihat di sini dia menggunakan alat separa mechanical sebab dia still menggunakan tenaga manusia untuk menanam. Dapat dilihat di sini. Ni ialah gambar rajah dia. Untuk lebih detail, kita lihat video yang telah saya sediakan. Seterusnya, penanaman secara moden. Ini adalah alatan mekanisasi yang digunakan untuk menanam
anak pokok, iaitu Bioflora Lime Pro Roaster. Okay, ini alatannya, ini ialah mekanisasinya dan cara penggunaan dia kita boleh lihat di video ini. Kita dapat lihat gunakan mekanisasi ini, jarak antara anak pokok itu selari. Dan menggunakan alatan ini lebih cepat dan mudah. Seterusnya, ini ialah cara penuaian secara tradisional. Petani menggunakan ketam padi. Ketam padi ini diperbuat daripada kayu, buluh dan mata pisau lipat. Ia menggunakan tenaga manusia. Alat itan ini biasanya digunakan semasa menuai padi. Kita dapat dilihat di sini cara dia menggunakan alatan ketam padi. Assalamualaikum. Kali ini saya nak kongsikan salah satu cara menuai padi secara tradisional menggunakan ketam padi. Ketam padi dia ada macam-macam nama. Dalam dialek Kelantan pun ada, dalam dialek Kelantan dipanggil, tak salah saya, tame atau taman. Dia banyak bentuk ketam padi ni, tapi perkara asas dia ialah ni kayu di bahagian ni tengah, belakang ni buluh ataupun kayu pun letak. Okey, sini yang ketam ni dia letak macam ni bentuk dia. Okey, bentuk dia dilekatkan macam ni. Kalau tuan-tuan nak buat, dia simple je. Okay, seterusnya penuaian secara moden, kita guna combine harvester TC56. Kita dapat lihat sini cara struktur dalaman combine harvester ini berfungsi. Combine harvester ni biasanya diimport dari Jerman. Biasanya kos pembelian dia 600,000 akaran dia. Jentera ini dia mempunyai 24 sensor dan GPS untuk membantu petani merekod hasil pengeluaran dengan berkesan. Jentera ini juga digunakan untuk menuai padi. Ialah struktur dalaman jentera combine harvester. Yang telah siap dia akan simpan di sini. Okay, yang tidak diperlukan dia akan keluar kembali. Okay, perbezaan otomasi tradisional dan moden. Saya telah sediakan 3 juga dari segi penyiraman, penuaian dan aktiviti meracun. Okey. Untuk penyiraman biasanya petani yang tradisional dia menggunakan tong air sahaja yang akan disiram secara manual. Untuk secara moden, yang ini diinovasikan daripada petani daripada Vietnam. Kita dapat lihat daripada video ni. Alat penyiram otomatis. Menyiram ketannya. Sementara itu, hal yang gak kalah hebatnya juga datang dari seorang petani kentang di Vietnam. Dia ini berhasil membuat sebuah inovasi cukup sederhana berbekal mesin genset dan rakitan pipa paralon untuk melakukan penyiraman otomatis pada tanaman kentang. Alat ini akan bergerak seperti perahu mengikuti jalur irigasi yang telah dibuat. Nah, tentu dengan adanya alat tersebut,
Gak perlu repot-repot lagi memutari lahan untuk melakukan penyiraman. Ini adalah penuaian tradisional. Kita biasanya strawberry dia gunakan tenaga manusia, guna tangan saja, kita dapat lihat di sini. Dan kerja ini memerlukan tenaga buruh yang ramailah. Perhatikan kan, dia cari satu persatu. Okey. Seterusnya, ini ialah penuaian secara moden menggunakan mesin Acrobot E-Series. Kita dapat lihat di sini cara dia berfungsi. Acrobot E-Series ini mempunyai 24 lengan tanpa wayar robotik, berfungsi untuk memilih dan mengenapasi kematangan strawberry dengan cepat. Okey, mesin ni direka untuk ladang strawberry sahaja kebiasaannya lah. Ni ialah jentera dia, kita dapat dilihat di sini. Mesin ni dia menggunakan secara automatik lah. Okey, seterusnya ialah aktiviti meracun secara tradisional guna knapsack sprayer. Okey, ini ialah pump penyembur racun. Alatan ini menggunakan tenaga manusia. Ia merupakan alat yang digunakan untuk menyemburkan larutan daripada dalam tong tangki kepada sasaran melalui nozzle yang bertekanan tinggi. Ni kita pastikan ni nozzle dia, ni tangki larutan dia, tangki simpanan larutan dia, tong tangki yang menyimpan racun. Semuanya dia ni. Untuk meracun rumpai dan sebagainya. Seterusnya, ni ialah aktiviti meracun secara moden. Kita guna drone. Kita dapat lihat dalam video ni. How can agricultural innovation be taken to the next level? A highly efficient, reliable, and intelligent tool is the key. This is the DJI Agris T16. The Agris T16 was designed from the ground up. It features 6 rotors, an RTK dual redundancy system, and an avionic redundancy system. It has a payload of up to 16 liters, a spray rate of up to 4.8 liters per minute, and 8 sprinklers work perfectly with the downward airflow, resulting in an impressive spraying effect. It has a spray width of 6.5 meters, which can cover an area of 10 hectares per hour. The multi-aircraft control mode functions with the FPV camera as well as an HD video transmission system with a range of up to 3 kilometers, ensuring flight safety and boosting spraying efficiency. Thanks to the all-new modular design of the T16, both the spray tank and batteries are easily swappable, which significantly improves operational efficiency. Its core module has a rating of IP67, making it easy for maintenance. The foldable aircraft arms are convenient for storage and transportation. A new battery management system and a 2600-watt 4-channel intelligent battery charger increase charging cycles by 100%. When flying in complex farmland environments, the onboard DBF imaging radar empowers the aircraft to fly over varying terrain intelligently. When encountering an obstacle, the T16 detects the obstacle's orientation and the distance to it, automatically planning a flight path to circumvent the obstacle. Pilots can view the live video feed and adjusted route on their remote controller. After circumventing the obstacle, the T16 will automatically resume spraying. To target unevenly distributed fruit trees and varying heights, the T16 comes equipped with intelligent solutions. With the Phantom 4 RTK, users can perform centimeter-level scanning of the orchard. Then, DJI Terra conducts 3D mapping of the scanned area. With its AI technology, Terra can also generate 3D flight paths for more efficient planning. With the help of the RTK centimeter-level positioning system, the T16 is capable of flying precisely along flight paths while accurately adjusting its spray rate according to tree distribution, reducing the pesticide dosage.
The DJI Agris T16 delivers more efficient, reliable, and intelligent solutions, pushing the boundaries of crop protection. It lifts agricultural efficiency to new heights, opening more possibilities for the future of agriculture. Okay, ini ialah video sokongan untuk mekanisasi dan automasi bagi slide yang saya telah sediakan. Industri sawit dan Malaysia saling sinonim dan mendapat pengiktirafan dunia. Walau bagaimanapun, kebergantungan tenaga buruh dalam sektor perladangan bagi operasi dan penuaian sawit telah menjejaskan industri ini. Penggunaan teknologi yang terhad terutamanya bagi proses penuaian mengurangkan pengeluaran hasil sawit. Dengan adanya dana yang disediakan oleh kerajaan dan sumbangan dari industri, maka tertubuhnya sebuah konsortium penyelidikan mekanisasi dan otomasi sawit dikenali sebagai Markop. Penyelidikan mekanisasi akan ditingkatkan dengan memfokuskan kepada penggunaan dan teknologi terkini. Markop merupakan platform kerjasama di antara kerajaan dan industri. Markop memfokuskan penggunaan teknologi mekanisasi dan otomasi untuk meningkatkan produktiviti serta mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing dalam industri perladangan sawit negara. Sumber kewangan Markop adalah geran padanan kerajaan dan juga industri. MPOB bertindak sebagai badan bertanggungjawab untuk menguruskan dana. Objektif, penubuhan dan tujuan utama Markop adalah meneroka teknologi mekanisasi dan otomasi sawit terutama kepada aktiviti penuaian buah tandan segar bagi meningkatkan hasil perladangan. Untuk menyediakan dana bagi pembangunan teknologi yang telah dikenal pasti serta aktiviti pengkomersialan, semua pembangun teknologi dalam dan luar negara adalah digalakkan untuk memohon dana Markop. Permohonan ini dibuka kepada syarikat yang berdaftar, universiti dan juga pusat penyelidikan. Setiap idea dan cadangan akan dinilai oleh jawatankuasa Markop untuk memastikan kebolehpasaran teknologi yang dibangunkan. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang Markop atau menghubungi Sekretariat Markop. Adaptasi teknologi bakal menyelesaikan pelbagai masalah dalam perladangan sawit, sejurus membuka peluang baharu dalam bidang agri-komoditi. Okey, kesimpulan daripada slide pembentangan saya pada hari ini ialah automasi dan mekanisasi berperanan penting dalam membantu serta meningkatkan kecepatan dan ketelitian suatu operasi atau proses pekerjaan. Sebagaimana yang kita tahu, manusia dan haiwan memiliki keterbatasan yang tersendiri. Hal ini kerana kecepatan tenaga manusia saling terkait dengan penurunan ketelitian. Tambahan pula, tenaga kerja haiwan turut menurun apabila umur semakin meningkat. Dengan adanya mekanisasi dan automasi, dapat meningkatkan kualiti penghasilan dan mengurangkan tenaga kerja buruh. Hasil pengeluaran pertanian turut meningkat setelah revolusi pertanian 4.0. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.